Kami selalu menerima pertanyaan daripada pelanggan kami. Bang, mata kail apa yang sesuai untuk mancing siakap ya? Bang, saya nak pakai umpan hidup, nak guna mata kail yang mana satu ya? Jadi untuk slot kali ini, kita akan membincangkan serba sedikit tentang mata kail. Terima kasih kepada 1000 follower kami di YouTube dan kepada sesiapa yang baru berjumpa dengan channel One Stop Fishing ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang loceng notifikasi. Dan jangan lupa juga like dan komen untuk video ini. Dalam bidang memancing ni, kita ada macam-macam mata kail yang tersedia. Ada lebih daripada 20 jenis mata kail. Disebabkan teknik memancing ni pun ada berbagai-bagai teknik ya. Jadi hari ini kita cuma akan membincangkan mata kail secara asas dan juga mata-mata kail yang banyak digunakan oleh pemancing Malaysia. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang mata kail, kita perlu faham anatomi mata kail ini ya. Okey. Jadi mata kail yang biasa kita jumpa, dia menggunakan ring di atas. Okey, ataupun bahagian cincin lah untuk kita ikat tali atau perambut kita. Kemudian dia ada bahagian yang ini dipanggil batang ataupun tangkai dia lah. Okey, kemudian daripada tangkai dia bengkok ke bawah dan terus ke point dia. Okey, yang ini dipanggil ring. Yang ini dipanggil batang dia atau tangkai. Yang ini dipanggil perut ataupun dia punya lengkungan, bend dia. Dan yang ini adalah bahagian point ataupun dia punya needle point dia, jenis jarum dia Dan kemudian yang ini dipanggil duri pandan ataupun dia punya barb dia Ini untuk mengelakkan ikan terlucut lah. Kemudian kita perlu tahu jarak daripada sini, daripada point dia dengan batang dia ni, ini kita panggil gap. Ada yang jenis gap sempit, ada jenis gap luas. Okey, ini anatomi biasa sesebuah mata kail. Baik, kita dah mengenali anatomi sebuah mata kail tu ya. Kemudian bila kita dah kenal mereka bentuk mata kail, kita kena cari dia punya saiz pula. Kita kena tahu saiz dia. Contoh macam di tangan saya ni tulis saiz 4 palang kosong. 4 palang kosong ni. 4 palang kosong contoh dia. Saiz ni kita perlu tahu walaupun dia tulis sama 4040. Walaupun dia sama 4040, akan tetapi saiz ini bukanlah saiz yang muktamad. Okey, 40 untuk Seahawk weedless ini berbeza dengan 40 weedless ini. Contohnya yang lain, contohnya mata kail jenama Eagle Wave macam ni. Dia tak gunakan ukuran 40, dia gunakan nombor daripada 1 sehingga ke 17 macam tu. Okey. Jadi saiz mata kail kita tidak boleh meletakkan contohnya saiz 17 ini sama dengan 17 itu, tidak. Saiz 17 contoh saiz sesuatu mata kail tertakluk kepada model dan jenama dia saja ya. Jadi kita lihat pula kepada jenis-jenis mata kail yang selalu orang kita pakai. Okey, kita ada lebih kurang 5 jenis pancingan lah di Malaysia ni. Salah satunya ialah ini umpan hidup seperti ikan hidup ke udang hidup. Okey, yang kedua umpan mati seperti isi potongan ikan ke atau isi udang ke ataupun perut ayam ke. Lepas tu yang ketiga, orang kita selalu guna umpan dedak ataupun umpan lembut lah, jenis pakai buah berembang ke ataupun buah pisang ke untuk buat umpan. Lepas tu yang ketiga, jenis umpan tiruan mata jig, assist hook untuk jig. Dan yang ketiga ni jig head untuk pakai saw plastik ke ataupun pakai katak getah ke Okey, lebih kurang ada 5 jenis mata kail. Okey, jadi kita tengok mata kail yang sesuai dengan umpan hidup Okey, di depan kita ni ada 2 jenis lah mata kail yang sesuai umpan hidup. Nombor 1 ialah mata kail jenis circle hook. Dan yang nombor kedua ni, mata kail kedua ni ialah jenis wide gap. Okey, seperti kita tengok anatomi dia tadi, kita tahulah dia punya bahagian perut ni, bahagian bend dia ni luas. Sama juga macam jenis circle hook ni. Macam circle hook ni kita tengok dia punya point dia tu masuk ke dalam bila masuk ke dalam ni, jadi kita kena tahu juga kalau circle hook ni kita tak perlu nak rembat dia. Jadi kalau kita pakai mata kail pakai umpan hidup, kita biarkan ikan tu makan dulu umpan tu.
biar dia bawa lari sekejap dalam 3-4 saat. Kemudian kita gulung dan rembat sikit saja, tak perlu rembat banyak. Circle hook ni kelebihan dia sangkut tepi, dia tak akan masuk ke dalam. Sebab bila ikan gigit dia dah terus tercangkuk lah. Sebabkan design mata kail tu, dia punya point tu design begitu ya. Contoh wide gap ni pula. Wide gap ni bagus untuk umpan hidup sebab perut dia luas. Apabila kita letakkan umpan ikan, kita cangkuk di belakang sirip dia, ikan tu ada banyak ruang untuk bergerak. Jadi badan ikan tu takkan terkena dia punya bahagian ring ni, bahagian cincin atas ni. Jadi kurang sikit kecederaan pada ikan tu. Jadi umpan ikan ataupun umpan udang itu lebih bertahan lama. Okey, dua jenis mata kail yang biasa orang guna untuk umpan hidup. Okey. Kemudian kita tengok juga mata kail yang biasa kita jumpa, mata kail yang sudah zaman berzaman, iaitu jenis O'Shaughnessy ni. O'Shaughnessy ni kelebihan dia punya tangkai panjang. Kenapa tangkai panjang? Tangkai panjang ni bagus untuk jenis ikan yang jenis mencagut-cagut ni, yang mencubit-cubit umpan ya. Jadi dan juga mata kail ni sesuai untuk ikan jenis gigi tajam. Sebab tu tangkai dia panjang Kita letak umpan di hujung, dia akan gigit sini, dia akan gigit pada bahagian hujung mata kail tu, dan gigi dia takkan terkena lah kita punya perambut. Gigi dia akan menggigit batang, dia punya batang mata kail ni Okey. Mata kail ini begitu popular sebab satu, dia murah. Dia di kalangan mata kail yang biasa, senang dijumpai, harga murah dalam kuantiti yang banyak. Okey. Jadi O'Shaughnessy ni kegunaan dia lebih pelbagai. Okey, boleh pakai untuk umpan hidup, umpan mati, untuk umpan dedak kurang sesuai lah sebab dia tangkai panjang macam ni Untuk umpan hidup dan umpan mati memang sesuai. Okey, kita bincangkan pula macam mana nak pilih untuk umpan dedak. Okey, umpan dedak ni selalunya orang akan gunakan jenis-jenis mata kail yang mempunyai tangkai pendek. Okey, seperti contohnya daripada model jenis Chinu, Soy macam contoh Daiichi Soy ataupun Mustad Chinu ni. Ada juga yang jenis Aji. Kita pilih saja. Ada pelbagai jenis, pelbagai model ada di pasaran. Kita pilih yang jenis tangkai pendek seperti Soy ni. Soy ni tangkai dia pendek. Jadi tujuan dia ialah kita nak kepal dedak tu sehingga tidak menampakkan mata kail tu. Kita boleh sorokkan mata kail tu di dalam dedak. Okey. Lepas tu kemudian kalau untuk umpan dedak ni, kita perlukan mata kail yang jenis kecil tetapi kuat. Okey. Bila kita tengok dia punya ukuran diameter besi tu, kebanyakannya jenis Mustad, jenis contohnya Mustad Chinu ni dan juga Daiichi ni, diameter besi dia tebal Jadi dia boleh buat mata kail kecil tapi menggunakan diameter besi yang tebal. Jadi itu menambahkan kekuatan lah. Maklumlah ikan makan dedak ni pelbagai daripada ikan kecil-kecil seperti tilapia sehinggalah ikan yang besar seperti mekong. Okey, pemilihan mata kail jenis tangkai pendek untuk umpan dedak ataupun umpan lembut Seterusnya kita cerita pasal mata kail orang untuk umpan jigging. Untuk jigging, untuk letak pada jig besi jig, kita biasalah gunakan assist hook. Jadi dekat sini assist hook ni kita boleh bincangkan dalam siri yang lain Sebab assist hook ni ada juga saya jumpa orang buat kesalahan. Contohnya jig dia besar, mata kail dia kecil. Kadang-kadang ada yang guna jig, dia guna assist hook ni, dia punya Kevlar ni panjang. Jadi mata kail di atas dan juga di bawah akan berlaga dan tercangkuk dan akan mengurangkan lagi potensi untuk mencangkuk mulut ikan Jadi ini contoh umpan jig. Dan juga kita tengok di sini ada mata kail yang khas untuk soft plastik. Okey, bila kita tengok dia ni ada bentuk dia istimewa macam ni. Dia ni kegunaan dia weightless. Okey, kalau mata kail weightless tradisional kita boleh tengok kat sini macam ni contoh. Ini contoh mata kail untuk kita lekatkan umpan katak hidup ataupun katak mati. Weightless juga kita boleh tengok ada dia punya dawai dia tu ada dawai dekat situ untuk mengelakkan daripada kita tersangkut kepada tumbuh-tumbuhan ataupun rumpai di atas air ataupun di bawah air. Okey, yang ini mata kail contoh khas untuk umpan-umpan tiruan Okey.
Okey, last kali kita tengok mata kail ni. Mata kail yang digunakan untuk umpan-umpan yang kita perlukan daya apungan. Kita gunakan mata kail yang ringan. Contoh mata kail diperbuat daripada high carbon ni. Diameter besinya halus dan dia ringan. Contohnya kita pakai umpan cacing di atas di tempat yang berarus. Jadi mata kail ni takkan jatuh ke dasar sebab dia ringan, dia akan ikut alunan air tu, ikut aliran air. Jadi pelbagai teknik dan juga pemilihan mata kail tu sangat pentinglah untuk memaksimumkan lagi kita punya peluang untuk mendapatkan ikan. Kemudian kita tengok pula bahan binaan yang digunakan untuk membuat mata kail. Okey, 3 bahan binaan yang selalu pengeluar membuat mata kail ni terdiri daripada, yang pertama ialah high carbon steel. Contohnya mata kail U-Pro ni dibuat daripada high carbon steel. Okey, apa kelebihan high carbon steel ni? High carbon steel ni dia punya tajam dia tu, ketajaman dia tahan lasak, dia susah nak tumpul. Okey, kemudian binaan dia ni, besi dia, high carbon besi ni dia jenis liat. Okey, bila dia, contohnya ikan tu tarik, dia dah kembang, dia akan kembali kepada bentuk asal dia. Okey, dia ada macam spring sikit. Ini high carbon kemudian high carbon ni dia ringan. Okey, kalau contoh kita pakai untuk kegunaan umpan-umpan ringan, contoh kita buat macam umpan untuk fly fishing, kita nak fly fishing tu untuk atas, jadi kita pilih mata kail high carbon sebab dia ringan. Dia selalunya diameter dia kecil tapi dia mempunyai daya kekuatan ketahanan lah. Okey, ini pertama high carbon steel. Okey, yang kedua, bahan binaan kedua yang selalu kita jumpa ialah stainless steel. Okey, stainless steel. Stainless steel ni ialah besi tahan karat lah. Besi yang kalis karat, selalunya dia datang dalam warna macam ni lah, warna silver ataupun warna hitam lah. Okey, stainless steel ni apa kelebihan dia? Satu, kelebihan dia tahan karat. Kemudian dia ni berat. Ada setengah antara jenis-jenis pemancingan kita perlukan mata kail berat supaya umpan kita turun ke bawah dengan lebih cepat. Jadi kita perlu pilihlah mata kail stainless steel. Contoh mata kail stainless steel ni untuk orang kegunaan orang main bottom, dia nak umpan dia cepat sampai ke dasar. Jadi dia gunakan stainless steel. Stainless steel ni kelebihan dia apa? Kelebihan dia kalis karat dan juga dia ni boleh diasah. Kalau mata kail ni tumpul, contohnya kita gunakan mata kail yang besar macam ni, kita gunakan mata kail besar macam ni, bila dia tumpul, kita boleh asah dia dengan mudah. Berbeza dengan mata kail high carbon ni, dia susah sikit. Bila dia tumpul, kita susah sikit nak asah dia. Okey, sebab besi dia jenis keras. Stainless steel ni kita boleh lagi untuk asah dia. Kita boleh pakai dia untuk jangka masa yang lama lah. Okey, lagi satu kelebihan dia, stainless steel ni harganya murah lah. Harganya lebih murah daripada jenis-jenis high carbon ni. Okey, ini stainless steel. Okey, yang ketiga, bahan binaan ketiga kita tengok sini, yang paling murah sekali lah. Diperbuat daripada steel wire ataupun besi biasa saja. Okey, steel wire ni kelebihan dia harga murah. Kemudian dia ni ringan lah. Okey. Dan juga dia ni ada pelbagai bentuk juga. Okey. Kemudian satu lagi, antara kelebihan dia, ada orang menganggap kekurangan, tapi sebenarnya kelebihan juga, iaitu dia ni boleh dibengkok dan diluruskan. Okey, ada setengah teknik kita mancing tu, kadang kita tersangkut ikan atau tersangkut kayu, kita nak selamatkan batu ladung, kita nak selamatkan kita punya perambut. Jadi bila tersangkut, mata kail tersangkut kayu, kita tarik, mata kail jenis steel wire ni akan lurus dan menyelamatkan kita punya perambut dan batu ladung kita yang mahal tu. Okey, kebanyakannya orang yang menggunakan jenis steel wire ni bukanlah untuk kegunaan tugas-tugas berat. Ini untuk tugas-tugas biasa lah, untuk mancing ikan-ikan yang tak adalah ganas sangat. Okey, jadi harga dia murah dan juga dia ni paling mudah lah untuk didapati di mana-mana saja. Okey, jadi 3 bahan ni anda semua kena tahu supaya mudahlah kita nak tentukan cara pemancingan kita. Okey, apakah masalah-masalah yang sering berlaku kepada kita berkaitan dengan mata kail? Okey, yang pertama yang selalu berlaku kepada kita ialah bila kita rembat ikan, mata kail kita lucut ataupun tak lekat.
Okey, kenapa itu berlaku? Sebab utama dia ialah salah pilih saiz. Okey, contohnya kita mancing dah target ikan besar, kenalah guna mata kail yang saiz dia sesuai dengan umpan dan juga mulut ikan tu. Contoh mancing ikan mekong, kita carilah mata kail bersaiz contohnya macam mastet Cino saiz 13 ke 15 ke, sesuai dengan mulut dia yang besar. Kalau kita mancing mekong mulut besar tapi kita guna mata kail kecil macam ni, mata kail untuk tilapia ni, bila kita rembat memang takkan kena lah. Okay, sama juga kalau macam kita mancing ikan kecil, kita guna mata kail besar, jadi ikan akan curi umpan, kita rembat tak kena. Okay? Masalah kedua yang sering berlaku ialah ikan telan jauh sampai ke dalam perut. Okey, kenapa itu berlaku? Sebab sekali lagi kita salah pilih saiz mata kail. Kita gunakan mata kail yang terlalu kecil dengan ikan yang kita target tu. Contoh ikan toman, kita guna mata kail kecil dan juga umpan ikan seluang yang kecil ya. Jadi ikan tu berpeluang untuk masuk telan terus ke dalam perut dia. Untuk mengelakkan perkara itu berlaku, di zaman sekarang ni telah dicipta dah, ini dia, circle hook. Ini contoh daripada jenama Gamakatsu circle hook. Ada banyak jenama Circle hook ni dicipta supaya ikan tu baru dia gigit saja umpan, dia terus akan tercangkuk dekat point ni, akan cangkuk di bahagian tepi mulut ikan. Okey, circle hook ni memang dah terbukti lah. Okey, ini bagus juga untuk orang yang suka buat catch and release. Jadi dia tidak mencederakan perut ikan Dia hanya tercangkuk di bahagian bibir saja. Okey, pemilihan mata kail sangat penting. Saiz mata kail juga sangat penting lah untuk mengelakkan daripada ikan tu menelan umpan. Masalah ketiga ialah ikan curi umpan. Macam kita sebut tadi, ikan curi umpan apabila berlakunya sebab kita macam biasa salah pilih mata kail lagi, salah pilih jenis. Contohnya kita mancing umpan, kita nak mancing udang udang galah. Kita pakai mata kail, kita rasa mata kail ni dah cukup kecil dah. Tapi mata kail ini, dia punya bukaan dia punya bend dia, ataupun kita panggil perut dia tu tidak cukup lebar, tak sesuai dengan mulut udang tu. Jadi perut dia sempit, udang tak dapat gigit masuk dalam mulut dia. Jadi dia gigit umpan cacing kita sajalah. Kita fikir mata kail dah cukup kecil untuk mulut udang, tapi bentuk dia tu tak sesuai. Jadi perlu gunakan bentuk yang sesuai dengan udang itu. Tengok contoh mata kail udang ni, bentuknya dia perut dia lebar dan juga dia punya diameter besi tu sangat halus, sesuai untuk cangkup mulut udang yang lembut. Itu satu sebab ikan dapat curi umpan. Satu sebab lagi yang utama dia saiz lah. Kita mancing ikan lampam guna mata kail yang besar ni, kita cangkup cacing. Jadi ikan lampam akan cubit sampai habis. Ikan gelama akan cubit sotong kita sampai habis. Tanpa kita sedari umpan pun dah habis sebab mulut ikan tak muat, dia nak telan semua mata kail ni. Itu masalah ketiga yang selalu berlaku, ikan curi umpan. Okey, masalah keempat yang sering berlaku kepada kita, terutama kepada orang yang menggunakan umpan tiruan lah. Masalah dia ialah umpan kita tersangkut dekat struktur ataupun tumbuh-tumbuhan atas air tu, sebab kita salah pilih mata kail. Contohnya, kalau kita nak mengelakkan daripada tersangkut, kita boleh gunakan mata kail jenis weedless. Janganlah kita gunakan mata kail jenis open macam ni. Ni mata kail biasa ni, dia jenis terbuka, dia tak ada kawalan kalis sangkut dia tu. Macam ni, weedless ni untuk kalis sangkut. Contoh satu lagi weedless ialah mata kail tradisional yang digunakan dalam umpan katak hidup. Contohnya macam ini, dia ada dawai macam ni. Okey, ini untuk mengelakkan tersangkut lah. Okey, jadi bila kita menggunakan mata kail yang betul, kita boleh memudahkan kita punya pemancingan dan juga meningkatkan lagi peluang untuk menaikkan ikan lah, mengurangkan masalah. Dan yang terakhir, masalah selalu berlaku kepada kita ialah bila kita dah lawan, kita dah fight ikan, mata kail kita terlucut. Kenapa berlaku macam tu? Okey, antara punca dia berlaku macam tu, mata kail kita lurus. Okey, dia terus terkangkang. Kadang-kadang dia terkangkang sikit, kadang-kadang dia terus lurus. Jadi pemilihan material tu, pilihlah mata kail yang kuat. Okey, pilih mata kail yang kuat daripada segi bahan dia. Okey, kemudian kita pilih mata kail, kita menggunakan mata kail yang tumpul. Okey, jadi gunakan mata kail yang kita pasti tajam. Okey, yang kita dah cek tajam, tidak berkarat.
Okey, supaya tak ada kelemahan pada mata kail tu ya. Dan juga lagi satu, saiz lah. Saiz mata kail memainkan peranan yang sangat penting. Sebab kalau mata kail tu kecil, dia tak dapat menusuk betul ke dalam mulut ikan tu. Kadang-kadang dia di permukaan dia saja. Jadi bila kita lawan, mulut ikan sama ada terkoyak ataupun mata kail tu terlepas lah daripada cangkuk yang sedikit tu. Jadi kita perlukan saiz yang betul supaya dia cangkuk betul-betul pada bahagian yang kuat pada mulut ikan tu ya. Jadi kesimpulannya, kita perlulah mengambil berat ya tentang pemilihan mata kail kita dalam bidang memancing ya. Mata kail ada berbagai jenis, ada pelbagai kegunaan, ada pelbagai tujuan ya, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian jangan pula kita berkira dalam membeli mata kail ni. Belilah mata kail yang paling baik yang kita termampu ya. Disebabkan mata kail adalah penghujung penyambung antara kita dan juga ikan itu ya. Okey, gunakan mata kail yang terbaik yang kita mampu. Dan juga lagi sekali, ini paling utama ya. Kita perlu tahulah pasal ikan sasaran kita tu ya. Cara dia makan, mulut dia besar mana, lokasi dia macam mana Dia makan dasar ke, makan pertengahan air ke, atau makan terapung ke. Jadi apabila kita ambil tahu perkara ini, kita boleh memaksimumkan lagi kadar tangkapan kita Apakah pandangan anda tentang perkara ini? Tinggalkan komen anda di bawah dan kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda supaya lebih ramai lagi yang tahu tentang perkara ini. Jadi sekian untuk kali ini daripada One Stop Fishing. Jangan lupa yang belum subscribe, sila subscribe. Yang sudah subscribe, sila tekan butang notifikasi. Yang komen, sila teruskan komen. Terima kasih kami ucapkan. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye-bye.